KWSP membukakan Lestari, bantuan keuangan Lestari, kerajaan memberikan bantuan sekali bantuan untuk meringankan. Ya. Jadi di sini yang mana kita lihat bahawa ia masih tidak mencukupi kalau perkara ini berjalan melebihi 6 bulan. Tak melebihi 6 bulan bermaknanya kita akan menghadapi sesuatu fenomena ekonomi yang paling dahsyat, saya rasa. Kerana kalau kita lihat di sini, kerajaan menetapkan dengan pakej bantuan itu hanya satu syarat saja, iaitu pekerja tidak ditamatkan perkhidmatan ataupun syarikat tidak mengurangkan tenaga kerja. Ya, maknanya dalam masa 3 bulan daripada Mac, April dan Mei. Baru kita lihat sebenarnya benar atau pakej itu berjalan atau tidak. Tetapi apabila kerajaan juga prihatin dengan keadaan ekonomi dan mana berlakunya kemerosotan yang akan merugikan beberapa bilion satu bulan, maka pihak kerajaan telah mengambil tindakan mahu membuka. Jadi sekarang tanda tanyanya ini, subsidi ini berjalan setelah syarikat beroperasi 100%. Adakah bantuan subsidi ini masih berjalan? Kerana dalam konteks syarikat pula sekarang ini, kita telah menerima kadar yang mungkin tak dapat direkodkan lagi, beberapa syarikat yang telah melanggar dan mengkhianati syarat-syarat dan garis panduan yang telah ditetapkan. Banyak syarikat telah mengarah pekerja datang kerja tanpa kebenaran daripada MITI. Kemudiannya kita melihat bahawa pekerja telah dihantar surat berhenti, pekerja telah dipotong gaji, berbagai-bagai tindakan yang ditentukan pada pekerja, dan pekerja harus balik dengan RM600 subsidi kerajaan. Cadangan sebenarnya apabila kita menghadapi PKP, dia ada 2 peringkat. Satu peringkat kita melaksanakan PKP dan satu lagi peringkat yang ini selepas PKP. Bermaknanya dalam strategi menentukan selepas PKP ialah menentukan bahawa kita boleh meletakkan ekonomi kita balik kepada landasan yang betul. Dari sini kita harus melihat bahawa tindakan yang kita wajar ambil, kerana pertama berdasarkan daripada anjakan untuk objektif ekonomi kita dipulihkan, perkara-perkara yang kita mesti ambil secara drastik ialah first, menentukan rakyat Malaysia, tenaga kerja Malaysia mestilah terus bekerja di mana juga dia mahu. Itu yang pertama kita kata dengan kerajaan ialah melaksanakan lapangan tenaga kerja negara, iaitu semua pelajar-pelajar yang habis pembelajaran mesti masuk dalam lapangan ini dengan penukaran daftar daripada Kementerian Pendidikan kepada Kementerian Sumber, dan mereka mesti dihantar bekerja di mana-mana ruang kerja di negara kita dengan gaji minimah selama setahun. Dan pekerja-pekerja ini selepas setahun akan mendapat testimoni sebagai satu sijil menyokong bahawa mereka ini adalah pekerja terlatih. That is one thing yang kita mahu. Kemudiannya menentukan profession. Kita mesti melihat bahawa kerajaan mesti mewujudkan profession baru yang menjadi salah satu daripada keperluan negara sekarang ini yang kita tak boleh nafikan, iaitu profession sebagai pengawal keselamatan. Kerana kita melihat pengawal keselamatan ini dulu jaga, baik jaga ke Bengali jaga ke, apabila kita meningkat kita meletakkan sebagai security guard atau pengawal keselamatan. Tapi pengawal keselamatan yang kita ada tu, dia menjaga harta beratus juta, dia sendiri tak pernah balik rumah. Di sini yang mana kita kata professionkan agar ada masa depan bagi mereka ini untuk memaju diri dan modal insan mereka itu diterima sebagai satu daripada keperluan negara. Iaitu kita lihat pengawal keselamatan di Singapura semuanya orang Malaysia.
Kenapa dia boleh bekerja di sana? Kerana secara tidak langsung mereka dimertabatkan. Jadi di sini satu. Dua, pembantu rumah. Kita kena lepas PKP ni memikirkan agar kita tidak mahu adanya pembantu rumah bibi. Kita terus profesionkan pembantu rumah sebagai penolong pentadbir rumah, agar mereka-mereka yang mampu, yang mengambil orang ini bekerja dan secara tidak langsung menjaga segala-galanya tentang rumah dan anak-anak. Tiga, kita kena fikirkan bahawa untuk menentukan perkara ini kita kena memantapkan sistem teknologi kita agar kerja dari rumah adalah satu profession. Bukannya satu arahan, tetapi ia satu profession yang mana pekerja-pekerja ini dilindungi sebagai tenaga kerja yang termaktub sebagai undang-undang sosial, perlindungan sosial yang ada. Sebenarnya apabila kita mengatakan bahawa tugas-tugas 3D ni yang mana rakyat Malaysia tidak boleh bekerja dalam 3D. Untuk pengetahuan masyarakat Malaysia, amnya masyarakat pekerja di Malaysia ini, sebenarnya semua pekerja membuat pekerjaan bukan disebabkan sektor, tetapi tanggungjawab. Ini yang mana saya katakan tadi bahawa kalau kita ajar pekerja kita dari dulu, daripada tahun 1970-an apabila kita mulakan industri, pekerja Malaysia didisiplinkan untuk buat semua kerja. Tapi di sini apabila kita cuba mengkategorikan, kita seolah-olah mengikuti negara maju macam Jepun, macam Amerika, Korea, yang mana rakyat mereka bukan tak mahu kerja, tidak boleh bekerja dalam bidang 3D kerana kelulusan mereka terlalu tinggi. Tahap minima kelulusan mereka ialah di undergrad, iaitu seorang mahasiswa. Jadi mereka tidak akan bekerja dalam 3D. Dan dalam konteks kemajuan negara ini, mereka menentukan bahawa sektor itu tidak boleh dikerjakan oleh rakyat mereka kerana rakyat mereka semuanya bekerja dalam sektor yang berkelayakan. Di sini yang mana tidak sama dengan negara kita. Negara kita masih mempunyai sektor yang paling rendah, iaitu habis sekolah SPM. Tak ada kelulusan apa-apa. Lepas tu kita ada kerja pelajar-pelajar belajar di kolej community, iaitu kolej kemahiran. Kemudian kita ada bagai-bagai kredit sampailah ke universiti. Dalam konteks negara kita ialah universiti lebih pada akademik. Dia bukan sesuatu praktikal yang melahirkan seorang tenaga modal insan baru. Tetapi mereka ini akademik kerana ada yang mismatch kita punya kurikulum tu. Dalam fakulti kita masih banyak yang mengambil fakulti yang muda-muda yang mana tidak diperlukan oleh industri kita waktu ini. Ini masalah yang kita kena. Kemudiannya kita lihat bahawa mereka mengatakan, ada orang ekonomi mengatakan bahawa pekerja Malaysia takut bekerja di tempat tinggi. Sebenarnya pembinaan, semua pekerja yang nak masuk di lapangan pembinaan mesti mendapat sijil daripada CIDB. Dan kita mesti ada orang yang membuat rekomendasi bagi kita untuk bekerja di dalam sektor pembinaan. Tetapi oleh kerana kita tidak dapat recommendation atau sokongan diambil bekerja, kerana kita faham pekerja Malaysia kerja 8 jam. Selebih daripada 8 jam sehingga 12 jam overtime. Pekerja asing bekerja 16 jam satu hari dengan satu kong. Jadi di sini saya nyatakan semula, adakah keperluan pekerja asing atau pekerja-pekerja ini bekerja dalam 3D kerana keperluan atau keuntungan? Di situ yang saya katakan tadi bahawa pekerja Malaysia satu berdisiplin yang baik. Mereka buat semua kerja. Kalau kita lihat dikatakan kita 3D, di Malaysia tidak ada kerja 3D kerana kita bekerja dalam satu konsep berkumpulan.
Kita tidak bekerja sendiri, malah untuk pengetahuan sekarang ini pemungut sampah pun orang kita. Kemudian kita lihat yang terbaru, pasar borong selayang memerlukan orang kita dengan mempamerkan gaji RM70 ke RM100 sehari. Jadi di sini kita melihat bahawa kalau ia satu keperluan, tak ada orang di Malaysia ini akan menidakkan peluang pekerjaan. Ya, kita harus melatih rakyat kita bahawa inilah sektor cara kita, budaya kita bekerja, iaitu pertama sekali ialah menentukan keselamatan pekerja itu. Ya, kemudian kita tentukan kesihatan pekerja itu. Lepas tu keselesaan. Ini 3K. Keselamatan, kesihatan dan keselesaan pekerja di Malaysia. Jadi daripada 3D tu kita tukar jadi 3K.